TV KPM. Berbuah betik di pinggir bendang, pisang restali beli di purun. Songket batik, samping dan selendang. Warisan seni turun-temurun. Jarum emas letak di para, letak di dalam talam suasa. Batik terkenal di Nusantara. Seni berzaman, warisan budaya. Si ibu tua pergi ke pekan, membeli ulam, jambu dan peria. Batik dicanting, kemahiran diturunkan. Warisan seni kebanggaan kita. Assalamualaikum. Anda sedang menonton Didik TV KPM bersama saya, Nisa Kip. Tetapi sebelum itu kita nak ucapkan selamat datang kepada guru yang akan mengajar kita subjek sejarah pada hari ini, iaitu Encik Muhammad Syukri yang merupakan guru mata pelajaran sejarah dari SMK Dang Anum Merlimau, Melaka. Assalamualaikum Cikgu, selamat pagi. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. kembali ke teras Cikgu ya. Hari ini kasih. tak bawa meriam ke apa-apa Meriam kita artifak, ya? tinggal. Hari Ya. ini saya bawa batik, Nisa. Bawa batik. Ya. Sungguh berkaitanlah dengan pantun yang telah kita alunkan sebentar tadi. Cikgu ada betul. bagi 2 rangkap pantun. Saya beli pantun cikgu dengan satu rangkap. Beli satu percuma satu lah. Ya, betul tu. Baiklah, hari ini topik kita adalah warisan Kedah, Kelantan, Perlis dari segi persuratan dan juga kesenian. Mungkin itu yang cikgu nak tekankan hari ini, sebab ada kesenian batik. Saya tengok Betul. kita pun dah lama tak jumpa aktiviti canting batik ni. Kalau kecil-kecil dulu banyak. Tapi hari ini kan cikgu, saya tidak berseorangan. Saya mestilah nak kena ajak kawan-kawan saya untuk kita sama-sama belajar topik pada hari ini. Jadi jom saya nak persilakan mana kawan-kawan saya juga dari SMK Dang Anum Merlimau, Melaka. Assalamualaikum. Hai. Hai. Salam sejahtera semua. Hai. Hai, salam Hai. Okey, baiklah, ini dia kawan-kawan saya yang akan bersama-sama dengan kita pada pagi ini, dan jom kita nak berkenalan dengan mereka. Boleh cikgu ya? Boleh, silakan. Okey, saya nak persilakan Alia Sofia. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum semua. Hai. Nama saya Nur Alia Sofia binti Azrizan. Boleh panggil saya Alia. Baik, Alia, terima kasih. Seterusnya kita ada kawan kita yang bernama Ikhlas. Silakan Ikhlas. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ikhlas Firdaus bin Nur Salihuddin. Boleh panggil saya Ikhlas. Baik, terima kasih. Seterusnya kita ada Abi Muhammad. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Tuan Cikgu, Tuan Pengacara. Nama saya Abi Muhammad Nasyar bin Abdul Syukur. Boleh panggil saya Abi. Terima kasih Okey, Abi. Abi. Comel sungguh dia panggil saya. Hai pengacara. Baiklah, kita ada Adam Mukris. Silakan Adam. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum Kak Nisa. Hai. Nama saya Muhammad Adam Mukris bin Ibrahim. Boleh panggil saya Adam. Baik Adam, terima Okey, kasih. Seterusnya kita ada Naimah. Silakan Naimah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Naimah Humairah. Boleh panggil saya Naimah. Baik, terima kasih. Dan tak lagi sekali kita ada Hema Darshini. Silakan. Hai, nama saya Hema Darshini, anak perempuan Saruneh. Boleh panggil saya Hema. Baik Hema, Okey, terima Hema. kasih. Terima Itu dia kasih. kawan-kawan kita yang juga anak-anak murid Cikgu Syukri Ya, dari saya. SMK Dang Anum Merlimau, Melaka. Sebelum kita pergi kepada topik kita pada hari ini, kita ada satu video khas yang ingin kita kongsikan buat semua penonton. Jom sama-sama kita saksikan. Kita seharusnya menghargai warisan alam Melayu yang lahir hasil daripada kreativiti nenek moyang kita. Warisan kesenian kita, batik, telah menjadi identiti orang Melayu kepada masyarakat antarabangsa. Sebagai contoh, pemakaian batik oleh penyambut tetamu di hotel untuk menyambut pelancong asing. Saya kita dapat memperoleh kepentingan apabila kita mempelajari topik ini. Antaranya ialah kita dapat meningkatkan ekonomi negara melalui industri pelancongan. Hal ini dikatakan demikian kerana warisan Melayu mempunyai keunikan dan kepelbagaian mereka tersendiri yang dapat menarik minat pelancong,
tempatan ataupun luar negara seperti batik dan songket. Mereka juga akan tertarik dengan seni tari kita seperti ulit mayang. Oleh itu, hasil jualan tiket ataupun seni craft yang mereka jual akan memberikan pulangan pendapatan kepada penggiat seni tanah air. Pendapat saya, topik ini adalah menarik kerana kita dapat mengetahui pelbagai warisan Melayu yang ditinggalkan sejak zaman dahulu. Contohnya budaya kesenian ataupun pakaian ataupun cara pemerintahan dan sebagainya. Seterusnya, apabila kita mengetahui warisan Melayu, kita dapat menjadi sebagai panduan hidup kita dan kita boleh belajar bagaimanakah kita boleh mempertahankan dan memeliharakan warisan Melayu ini supaya warisan Melayu ini tidak pupus dan tidak ditelan zaman. Ya, itu dia perkongsian daripada rakan-rakan kita juga dari SMK Dang Anum, di mana ada yang mengatakan ianya salah satu cara untuk kita mendedahkan murid-murid terhadap seni warisan Malaysia dan juga boleh menjadi sumber pendapatan kalau dalam seni kraft ni. Baiklah, Cikgu Syukri, apa yang kita nak belajar pada hari ini, Cikgu? Okey, terima kasih Nisa. Apa yang kita nak belajar hari ini, macam yang Nisa bagi tahu tadi, adalah tentang warisan Kedah, Kelantan dan Perlis. Okey, sebelum tu sukalah untuk saya menerangkan sedikit tentang pandangan masyarakat juga anak-anak murid tentang subjek sejarah. Kalau saya mengajar sejarah dengan anak-anak murid, saya suka tekankan ini. Belajar dari sejarah untuk kehidupan kita yang lebih cerah. Lebih cerah. Ya, kerana sejarah itu mengajar kita untuk memperbaiki hidup kita pada masa akan datang, insya-Allah. Okey. Okey, untuk warisan Kedah, Kelantan dan Perlis, kita ambil 6.3.3 menjelaskan warisan Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis sehingga kini. Baik. Dan elemen K-nya ialah 6.3.6 menghuraikan kepentingan menghargai warisan negeri Melayu. Dan hari ini saya akan ketengahkan dua aspek, Nisa. Dua aspek. Iaitu persuratan dan kesenian. Kalau baik. ikutkan banyak lagi aspek yang kita warisi, Betul. tapi hari ini saya bawakan dua, iaitu persuratan dan kesenian. Okey. Untuk persuratan kita ada 6 contoh karya sejarah dan untuk ini saya ada aktiviti. Saya ada tugasan untuk anak-anak murid saya hari ini. Okey, kalau boleh cikgu minta anak-anak murid untuk pilih. Kad-kad warna yang ada pada cikgu ni. Boleh kita nampak tak? Kita ada 6 warna. Ya, kita ada 6 warna. Nasib baik anak murid 6 hari ni. Kalau 40, biru saya nak sediakan 40 warna. Okey, kita boleh minta, kita mulakan dengan Alia untuk pilih kad warna apa yang Alia suka. Okey, sila Alia. Saya pilih merah jambu, cikgu. Merah jambu. Okey, boleh Nisa bacakan tugasan untuk merah jambu? Tugasan. Alia tolong dengar betul-betul, Alia. Okey, Alia, tugasan Alia adalah tuliskan tajuk karya 3 dan 4 dalam tulisan Jawi. Wah. Karya ketiga dan 4 kita rujuk pada buku teks lah. Baik. Okey. Seterusnya, kita ada ikhlas. Ikhlas, boleh pilih warna apa yang ikhlas nak? Saya nak warna kuning lah. Warna kuning juga warna kegemaran Nisa. Terima kasih. Okey, ikhlas, anda perlu tuliskan tajuk karya 1 dan 2 dalam tulisan Jawi. Merujuk buku teks, cikgu ya. Okey, baiklah. Seterusnya kita panggil Abi. Abi sila pilih warna apa yang Abi nak. Tinggal 4 je ni. Saya nak warna biru lah, cikgu. Warna biru. Okey, biru mata hitamku. Okey, Abi perlu tuliskan tajuk karya 5 dan 6 dalam tulisan Jawi. Ya. Hikayat Seri Kelantan dan detik-detik sejarah Kelantan lah. Ya, okey, kita baiklah. ada 3 lagi ni. Seterusnya, Adam Mukris, sila pilih 3 warna ni. Mana satu yang Adam Mukris nak? Saya nak warna hijau, cikgu. Hijau. Okey. Baiklah, hijau untuk Adam Mukris. Adam Mukris perlu berikan sinopsis untuk karya 3 dan juga 4. Salasilah atau Tarikh Kerajaan Kedah dan Syair Sultan Maulana. Ya, boleh, sinopsis. Alright. Baik, jadi kita suruh Naimah lah pilih antara salah satu. Merah, oren. Saya nak merah, cikgu. Merah. Dan ini bermakna kawan kita yang Hema akan dapat warna oren sebentar. Hema pilih oren ke jingga, Hema? Naimah, sila berikan sinopsis untuk karya 1 dan juga 2. Okey, karya 1 dan karya 2 sinopsis dan ini untuk berwarna oren atau jingga untuk Hema. Hema perlu berikan sinopsis untuk karya 5 dan juga 6. Okey, semua? Boleh dapat tugasan masing-masing? Okey, kalau anda semua dah bersedia dengan tugasan masing-masing, boleh bagi Nisa double thumbs up. Ya, semua dah bersedia. Yang diharapkan di rumah pun bersedia untuk sama-sama menjawab soalan dan tugasan yang telah diberikan. Kita akan berhenti seketika. Jangan ke mana-mana, kembali ke Teras Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Syukri dan juga kawan-kawan saya dari SMK Dang Anomer Limau Melaka. Sebelum kita teruskan, Nisa nak ingatkan supaya kekal menjaga SOP di mana saja kita berada. Sekiranya tiada keperluan, duduk sahaja di rumah. Pakai pelitup muka, penjarakan fizikal 1 meter atau lebih, kerap cuci tangan dan gunakan gel pembasmi kuman. Cakap pasal gel pembasmi kuman, Cikgu ya. Sebelum kita mulakan, saya nak persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan Cikgu terlebih dahulu. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey, baiklah, saya kira adik-adik kita pun dah bersedia dengan tugasan yang diberikan oleh Cikgu Syukri sebentar tadi. Yang di rumah pun boleh turut sama-sama menjawab. Jadi jom Cikgu, kita mulakan. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Anak-anak murid cikgu dan yang berada di rumah, kita tengok hari ini untuk aspek persuratan yang merupakan warisan daripada Kesultanan Kedah, Perlis dan juga Kelantan. Sebenarnya untuk makluman semua, ketiga-tiga kerajaan ni ada kesinambungannya Nisa dengan Kesultanan Melayu Melaka. Ya, Cikgu. Okey. Jadi persuratan adalah salah satu cabang warisan yang kita warisi daripada ketiga-tiga kerajaan ini. Okey. Kita tengok yang pertama, At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Kita tahulah karya sejarah ini adalah hasil dan untuk negeri Kedah. Okey, siapa yang tadi ditugaskan untuk tulis karya tajuk karya dalam tulisan Jawi? Ikhlas kalau tak silap cikgu? Ya, saya cikgu. Silakan Ikhlas. Boleh Ikhlas kongsikan, tunjuk sikit mana Ikhlas. Dalam tulisan Jawi. Itu dia. Kita dapat lihat Ikhlas punya hasil kerja. Baik, wah. Okey. At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Okey. Manakala sinopsisnya pula adalah tugasan siapa? Siapa yang perlu tuliskan sinopsis untuk karya satu ni? Naimah. Okey, silakan Naimah. Cikgu. Ya, saya. Tarikh Salasilah Negeri Kedah ni, sekadar yang saya cari tadilah. Merupakan hasil karya Muhammad Hassan bin Datuk Kerani Muhammad Arsyad. Okey, betul. Dan ditulis pada tahun 1927. Okey, pun betul. Tarikh Salasilah Negeri Kedah ni ada mencatatkan tentang sejarah Istana Kedah dan pentadbiran Perlis. Okey, baik. Serta mengisahkan tentang pengasasan dan senarai pemerintah, pembukaan ibu kota, alat kebesaran diraja dan pengislaman pemerintah. Wah, betul. Terima kasih Naimah. Okey, tahniah diucapkan kepada Naimah. Ini adalah apa yang dikisahkan dalam karya ini. Iaitu tentang pengasasan kerajaan Kedah itu sendiri. Ya. Okey. Seterusnya kita ke karya kita yang kedua, iaitu Hikayat Merong Mahawangsa. Ikhlas lagi untuk berikan tajuk dalam tulisan Jawi. Ya, Ikhlas boleh tunjukkan di kamera anda. Okey, itu dia. Okey. Hikayat Merong Mahawangsa. Hikayat Merong Mahawangsa. Ini kita ada filem kan? Filem Merong Mahawangsa. Manakala kita minta Naimah untuk sinopsis karya ini. Silakan Naimah. Hikayat Merong Mahawangsa ini ditulis pada tahun 1821 dan mengisahkan pengasasan kerajaan Kedah, pembukaan kota pentadbiran dan pengislaman pemerintah. Okey. Kalau kita tengok pengisahan, terima kasih Naimah. Kalau kita tengok pengisahan tentang apa untuk karya Merong Mahawangsa dan juga yang pertama tadi, lebih kurang sama sahaja kisah tentangnya. Apa kelebihan bila persuratan ini menceritakan tentang perkara atau tajuk yang lebih kurang sama adalah kita, generasi hari ini, mampu menjadikan ini sebagai rujukan. Okey, kita nak tengok satu-satu maklumat itu betul atau tidak. Jadi kita bandingkan antara kedua-dua karya sejarah ini. Okey, terima kasih Naimah. Seterusnya kita ke karya yang ketiga, Salasilah atau Tarikh Kerajaan Kedah. Siapa tadi nombor 3 kena tulis bahasa Jawi tajuk ni? Tulisan Jawi. Siapa tadi? Silakan Alia. Silakan Alia.
Alia boleh angkat ke skrin, kita lihat. Wah, dia pakai marker. Salsilah tulisan. atau tarikh Kerajaan Kedah. Betul insya-Allah. Okey, terima kasih Halia. Sinopsisnya oleh siapa? Silakan. Adam. Okey, Adam, Alright, silakan Adam. Silakan Adam. Okey, terima kasih. Salsilah atau Tarikh Kerajaan Kedah ni ditulis oleh Wan Yahya bin Wan Muhammad Taib pada tahun 1911. Okey, betul. Okey, kalau cikgu nak tahu, karya ni dia mencatatkan secara kronologi maklumat jurai pemerintah negeri Kedah pada ketika itu. Okey, jurai ni apa? Jurai ni dia merupakan susu galur ataupun salsilah pemerintah dari Kedah pada ketika itu. Ya, betul. Ia bermula dari tahun 630 Masihi hingga tahun 1911. Okey, betul. Selain itu, karya ini juga memaparkan bagaimana ekonomi pentadbiran Kedah berkembang pesat melalui sistem pembahagian daerah. Ya. Okey, Terima betul. kasih Adam Mukris. Okey, kalau yang tak berapa jelas tadi, ialah tentang ekonomi, bagaimana ekonomi dan pentadbiran negeri Kedah pada waktu itu berkembang. Jadi ini ada diceritakan dalam salsilah atau Tarikh Kerajaan Kedah. Okey, terima kasih Adam. Untuk perkataan jurai ni tadi, kalau ada pelajar-pelajar, mungkin pelajar-pelajar Cina atau pelajar-pelajar Melayu, India yang kurang faham, Adam pun dah terangkan tadi tentang salsilah sultan. Lepas sultan ni apa, sultan siapa, okey, itu jurai pemerintah. Terima kasih. Seterusnya kita ke karya yang keempat. Karya yang keempat, syair Sultan Maulana. Siapa tadi? Alia? Ada tulisannya dalam Jawi? Sila tunjukkan. Tajuknya. Ke masih menulis lagi? Boleh tunjukkan hasil karya tulisan Jawi untuk tajuk syair Sultan Maulana. Silakan. Wah. Satu lagi. Syair Sultan Maulana. Siapa tadi yang nombor 4? Syair Sultan Maulana. Boleh Alia? Ada, ya. Yang tulisan tajuk tulisan karya 4 Syair Sultan Maulana. Syair Siapa Sultan Maulana yang ditugaskan untuk menulis dalam tulisan Jawi? Alia tadi kau tak Alia ke Naimah ke ya? Bukan eh? Alia, Naimah dah. Alia dah. Karya keempat ya? Karya keempat. Dan siapa tadi yang ditugaskan untuk membaca sinopsis, sila bersedia. Kita pun, Adam dah bersedia dah. Dia dah double thumbs up awal dah. Tugasan kan? dia. Adam dah biasa dah, tahu dah apa-apa dah double thumbs up. Bagus. Okey. Nanti boleh tuntut duit raya. Okey, baiklah. Yang lain tu berdebar tunggu giliran masing-masing di mana kita telah tugaskan mereka untuk menulis, ada yang tulis tajuk dalam tulisan Jawi, ada yang akan membacakan kita dan berkongsi berkenaan dengan sinopsis. Dah bersedia ke? Ada Alia? Mungkin kita boleh teruskan dahulu dengan Adam untuk bacakan sinopsis. Apa cerita tentang syair Sultan Maulana ni? Silakan Adam. Okey, syair Sultan Maulana ni dia dihasilkan di zaman pemerintah Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah yang kedua. 1804 hingga 1845. 45, betul. Dia berkaitan dengan kisah perang tentera Kedah pada waktu ketika itu. Okey, perang tentera Kedah, betul. Okey, kalau cikgu nak tahu juga, karya ini dipersembahkan dalam bentuk syair. Okey. Keistimewaan dia. Betul. Okey. Sebab tu nama dari dia tajuknya syair. kita dah tahulah ya. Okey. Adam reti syair tak Adam? Allahu Akbar. Tak bersedia, tak apa saja mengusik. Mungkin Alia sudah bersedia untuk tunjukkan tulisan Jawi. Syair. Kalau ya, siapa ada soalan tu? Ya, siapa ada soalan tu? Silakan. Abi. Okey, silakan Abi. Kenapa dia buat dalam bentuk syair? Kenapa dia buat dalam bentuk syair? Okey, mungkin yang tadi sejarah-sejarah tu mungkin dipersembahkan dalam bentuk tulisan Jawi biasa. Untuk ini dipersembahkan dalam bentuk syair. Bagus soalan Abi. Mungkin untuk anak-anak generasi hari ini kita rasa syair ni macam kurang rapat dengan kita. Okey. Tetapi untuk pengetahuan semua, masyarakat Melayu tradisional sangat mesra dengan bentuk syair ini. Jadi apabila disampaikan cerita tentang perang dalam bentuk syair, roh atau semangat itu datang. Sebab mereka sangat rapat. Percakapan ataupun pertuturan perbualan mereka seharian pun ada yang menggunakan syair, pantun dan sebagainya. Sebab itu syair dijadikan sebagai salah satu pendekatanlah untuk dekat dengan masyarakat pada waktu itu. Boleh Abi? Abi okey?
Alright, diharap dapat menjawab soalan Abi dan memberikan penjelasan. Terima kasih sama. Alia dah bersedia ke dengan tulisannya? Dah. Okey, sila boleh tunjukkan Alia. Tulisan Jawi Syair Sultan Maulana. Ya, betul ke? Syair. Syair tu shin tu tak ada titik. Titik. Okey, baiklah terima kasih Alia. Okey, tak apa. Cikgu. Terima kasih. Seterusnya kita ke karya yang kelima iaitu Hikayat Seri Kelantan. Kita tahu ini warisan dari Kelantan lah. Ya. Okey. Siapa yang ditugaskan untuk tulis tajuk tadi? Silakan Abi. Okey, silakan Abi. Okey, wah itu dia. Boleh? Hikayat Seri Kelantan. Seri Kelantan. Okey, Bagus. terima Tanya kasih. Abi. Okey, manakala sinopsisnya oleh Hema. Hema dapat cari tak Hema sinopsis? Dapat cikgu. Okey, silakan. Hikayat Seri Kelantan ni ditulis pada 1914. Okey, betul maklumat tu. Ia mengisahkan tentang pemerintahan negeri Kelantan sejak zaman Siti Wan Kembang, Puteri Sadong dan Raja Abdullah hingga tahun 1900. Ya, betul. Tahniah Hema. Sebab pemerintahan Kelantan ini semua nama-nama yang tidak asing bagi kita. Cik Siti Wan Kembang, Puteri Sadong dan juga Raja Abdullah. Mereka ni adalah antara pemerintah kerajaan Kelantan pada masa itu yang terkenal lah hingga ke hari ini. Terima kasih Hema dan Abi. Kita terus ke karya yang ke-6. Detik-detik Sejarah Kelantan. Okey. Kita nak tajuknya dalam tulisan Jawi. Ya, Abi dah bersedia dah angkat dah. Okay. Hema ada apa nak angkat tangan tu? Hema ada soalan ke tu? Cikgu, saya ada tulis tulisan Jawi, ada try tulis. Wah, usaha yang baik. Bagus. Okey. Boleh kongsikan boleh dengan kongsikan kita? Tak Hema? Sebelum kita tengok yang Abi tulis. Mana pula si Hema ni belajar? Belajar ke Hema? Belajar tulisan Jawi ke? Sejarah Kelantan. Tak belajar cikgu. Ya. Saya Tak apa, itu salah satu usaha. Itu satu usaha yang bagus daripada Ah. pelajar-pelajar India Ya. yang bukan Melayu, mungkin asing bagi tulisan Jawi. Itu satu usaha yang bagus. Ya. Tahniah dan terima kasih Hema. Kita boleh lihat kita tengok hasil Abi kerja. punya. Abi. Kita tengok Abi punya betul Silakan. ke tidak, sama tak? Detik-detik Sejarah Kelantan. Detik-detik Sejarah Kelantan. Ya, baiklah. Bolehlah. Okey, terima kasih Abi dan Hema. Okey, kita tengok apa sinopsisnya. Sinopsis oleh siapa tadi? Hema ya. Silakan. Okey, silakan Hema. Detik-detik Sejarah Kelantan ditulis oleh Saad Syukri bin Haji Muda pada tahun 1917. Ya, okey. 1971 Hema. Okey cikgu. Ya. Ia mencatatkan sejarah pengasasan kerajaan Kelantan, peristiwa penting setiap pemerintah. Ya, ini menariknya karya Detik-detik Sejarah Kelantan. Setiap pemerintah ada peristiwa penting yang tercatat di dalam karya ini. Okey. Ini adalah ke-6 karya yang kita kategorikan sebagai karya sejarah untuk yang diwarisi daripada kerajaan Kedah, Kelantan dan juga Perlis. Okey, kalau kita tengok tadi karya yang pertama iaitu karya At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Okey, kita tengok Kedah dan juga Perlis ini digabungkan dalam satu karya. Kenapa? Untuk pengetahuan anak-anak yang berada di rumah dan juga di atas talian, kedua-dua kerajaan ini dahulunya di bawah satu wilayah. Di bawah satu wilayah. Jadi tidak mustahil satu karya menggabungkan kedua-dua kerajaan ini kerana pada sebelum penjajahan, ini pentingnya kita belajar kronologi, belajar sejarah mengikut kronologi. Kerana sebelum penjajahan British, wilayah Kedah merangkumi Pulau Pinang, Perlis dan juga Kedah itu sendiri. Sebab itu kita ada satu karya yang menggabungkan kedua-dua kerajaan. Okey. Setakat itu saja untuk Alia ada soalan cikgu. Alia ada angkat-angkat tangan tu. Kenapa tu Alia? Cikgu, boleh saya tanya? Kenapa karya Detik-detik Sejarah Kelantan ditulis dalam Rumi sedangkan yang lain ditulis dalam Jawi? Bagus soalan tu. Maksudnya pemerhatian Alia ni bagus. Okey, kalau kita tengok 5 karya yang sebelum ini adalah tulisan Jawi. Tiba-tiba Detik-detik Sejarah Kelantan dia buat dalam tulisan Rumi. Bagus. Okey.
Ini satu lagi, kenapa kita perlu belajar sejarah mengikut kronologi. Kalau anak-anak semua tengok, 1971, ini adalah tahun yang agak terkini. Ya, betul. Kalau kita tengok balik, karya-karya 1 sampai 5 tadi, semuanya sekitar 1800 lebih, 1911, 1914, yang pada waktu itu, masyarakat belum dijajah. Betul. Pengaruh British belum sampai. Okey, jadi masyarakat sangat mesra dengan tulisan Jawi. Tetapi 1971 ni kita dah merdeka. Dah merdeka, betul. Ya, jadi tulisan Rumi sudah mula mesra di kalangan kita masyarakat Melayu. Boleh dapat Alia? Okey, diharapkan itu menjawab soalan Alia. Okey. Kawan yang lain ada soalan lagi tak ada ya? Masih okey ya? Masih mengikuti dengan baik? Diharapkan yang di rumah pun terus sama mengikuti kita dengan baik. Tulis, catat nota apa yang dikongsikan. Kalau kita dalam proses pembelajaran, kalau ada yang salah tu jangan malu, jangan segan. Boleh tanya cikgu. Itulah sentiasa, orang kata apa, sebahagian daripada proses pembelajaran. Kita setakat ini dah belajar berkenaan, serba sedikit berkenaan dengan 6 karya utama yang berkaitan dengan topik kita hari ini, iaitu warisan Kedah, Kelantan dan Perlis dari segi persuratan dan juga kesenian. Kita akan pergi ke bab yang seterusnya. Selepas ini kita berhenti rehat seketika. Yang di rumah, jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih setia menonton Teras di Didik TV KPM. Kita masih bersama Cikgu Syukri dan kawan-kawan saya dari SMK Dang Anum Merlimau, Melaka. Jadi jom cikgu, kita pergi ke bab yang seterusnya. Silakan. Okey, terima kasih Nisa. Ini adalah aspek yang seterusnya, iaitu aspek kesenian yang kita akan sentuh hari ini. Juga ada 6 pecahan warisan tentang kesenian yang kita peroleh dari Kerajaan Kedah, Kelantan dan juga Perlis. Okey, pertama ialah warisan seni ukir, warisan seni bena, warisan seni pertukangan dan barang perhiasan, warisan seni kraft tangan, seni persembahan dan juga seni silat. Untuk pengetahuan Nisa dan anak-anak murid yang berada di rumah, sebenarnya sebelum bersiaran ini, saya sudah bekalkan baik. Corak batik ini kepada anak-anak murid saya untuk mereka warna. Baik, saya tunjukkanlah. Hasilnya kita akan tengok nantilah. Yang ini tadi yang saya buat di studio. Ini cikgu buat live ni. Belum sempat siap betul tu. Okey, nanti kita akan tengok hasil karya daripada pelajar-pelajar kita. Okey, kita ke warisan seni ukir yang pertama. Anak-anak kalau tengok dalam gambar, ini adalah seni ukir dan ukiran ini dibuat di atas kayu. Kenapa? Kerana masyarakat Melayu tradisional sangat mesra dengan penggunaan kayu. Okey, mungkin batu atau lain-lain agak sukar. Jadi kebanyakan memang ukiran seni ukir ini dibuat di atas kayu. Okey, seni ukir kayu ini banyak terdapat di Kedah dan Kelantan. Okey, Kedah dan Kelantan, dan yang menariknya tentang corak seni ukir kayu itu telah bertukar dari motif haiwan kepada motif alam apabila kemasukan pengaruh ajaran Islam. Okey. Kemudian hiasan pada ukiran kayu ini kita tengok boleh kita dapati di istana, di rumah-rumah Melayu tradisional dan juga di bangunan-bangunan seperti masjid. Okey, kalau kita tengok ini mimbar masjid penuh dengan ukiran kayu. Okey, siapa? Naimah ada soalan. Okey, Naimah ada soalan. Silakan. Saya nak tanya. Kenapa lepas Islam datang, motif haiwan tu ditukarkan kepada motif alam? Kenapa dah tak guna motif haiwan? Okey, bagus. Terima kasih Naimah.
sebenarnya motif alam ini pertama sekali kerana dia sesuai dengan ajaran Islam, kerana dalam Islam kita melarang untuk gambar-gambar atau binaan-binaan yang berbentuk haiwan. Okey. Semua maklum negara kita atau kerajaan alam Melayu dipengaruhi pengaruh Hindu-Buddha sebelum itu. Jadi mereka banyak menggunakan motif haiwan. Apabila Islam datang, kita lebih kepada agama motif Flora alam. dan fauna, Motif flora. Okey, seterusnya kita tengok warisan seni bina. Kalau anak-anak lihat di sini, kita ada tebalaya. Okey, dua bentuk hiasan, satu kiasan matahari dan satu lagi ukiran tebuk atau ada setengah pihak memanggil ukiran tebuk tembus. Okey, ini biasanya di kawasan Bumbung lah. Uniknya seni bina rumah tradisional Melayu ialah tebalayanya yang berbentuk V terbalik. Okey, ini yang berbentuk V terbalik ni. Jangan tanyalah kenapa V terbalik. Sebab kalau V tak terbalik, dia menada hujan. Betul. Okey. Dan ini biasanya kita dapati di istana dan juga rumah-rumah Melayu tradisional. Manakala tiang-tiang rumah banyak menggunakan kayu-kayu yang bermutu dari hutan-hutan tempatan. Sebagaimana yang semua maklum, kita di tanah Melayu ini sangat kaya dengan kayu-kayu yang berkualiti seperti cengal, jati dan sebagainya. Okey, dan sama juga seni bina bangunan ataupun rumah-rumah tradisional Melayu kebanyakannya bermotif alam lah, daun, bunga-bunga dan sebagainya. Seterusnya kita ke warisan seni pertukangan dan barang perhiasan. Okey, kalau kita tengok gambar kat sini, gambar apa yang anak-anak boleh nampak? Gambar apa tu kawan-kawan? Gambar apa ni? Keris. Okey, gambar keris bersama dengan sarungnya. Yang ini pertukangan barang kemas. Okey, pertukangan barang kemas ataupun barang perhiasan ini kebanyakannya dari emas dan perak. Manakala pertukangan untuk senjata seperti keris juga merupakan warisan yang kita warisi hingga hari ini. Seninya itu dari segi sarungnya, hulunya dan juga mata keris. Dan ia banyak berkembang di Kelantan. Okey. Ya, Ikhlas angkat tangan. Ada apa Ikhlas? Kenapa tu Ikhlas? Silakan. Saya nak tanya. Kenapa barang kemas pada waktu tu semua dibuat daripada emas dan perak? Kenapa tak guna bahan lain je? Oh, bahan lain. Kenapa tak bahan lain, cikgu? Okey. Barang perhiasan, pertama sekali dia memang sangat sinonim dengan emas dan perak. Kalau kita tengok hari ini, memanglah kita ada macam-macam barang perhiasan. Kan? Betul. Kita ada buat daripada rotan, daripada kayu, apa semua. Tetapi, pada masa ini, perhiasan memang kebanyakannya daripada emas dan perak. Kerana emas dan perak adalah suatu hasil galian yang bernilai. Jadi, dia secara tidak langsung melambangkan status si pemakai. Ya, maksudnya kalau ada orang pada zaman itu yang ada perhiasan emas, jadi masyarakat sekeliling tahu, oh ini orang berada, macam tu. Dan selain daripada itu, penggunaan emas dan perak juga dijadikan sebagai aset kepada masyarakat pada waktu itu. Okey, boleh Ikhlas? Okey Ikhlas. Tapi Ikhlas tak boleh pakai, emas tak boleh pakai, lelaki. Okey. Seterusnya, kita ke warisan seni kraftangan. Ini yang tugasan anak-anak murid dapat, iaitu mewarna batik. Mereka tidak mencanting lah. Mereka hanya mewarna sahaja. Maknanya kain ini sudah sedia dicanting? Ya, sudah sedia dicanting. Hanya diwarnakan sahaja. Okey. Kreativiti kraftangan berbentuk anyaman tikar, bakul rotan, banyak dibuat pada zaman sekarang. Sebenarnya itu kita warisi daripada kerajaan Kedah, Kelantan dan juga Perlis. Manakala di Kelantan kalau kita tengok, warisan yang terkenal adalah ini sudah tentulah memang sangat terkenal. Dan juga batik. Okey, apa lagi contoh-contoh lain seni kraftangan yang anak-anak murid cikgu tahu? Siapa boleh kongsikan? Abi nak kongsikan. Silakan Abi. Tekat. Seni tekat. Bagus. Ada lain? Ada yang lain nak kongsikan? Ya, Adam, silakan. Adam. Labu sayung. Labu sayung. Bagus. Okay. Labu sayung juga merupakan salah satu bentuk kraftangan. Okey. Tadi Naimah pun ada angkat tangan, cikgu. Silakan Naimah. Tenunan. Bagus. Okey, semua contoh tu betul. Terima kasih. Semua contoh tu betul. Cuma apa yang cikgu nak tekankan dengan anak-anak murid ialah contoh macam tekat,
dan juga labu sayung. Itu memang betul kraft tangan yang kita warisi. Cuma kalau kita nak pergi kepada tajuk yang kita belajar hari ini, tekad dan labu sayung itu berasal dari kerajaan Perak. Sebab tu kita tak masukkan kat dalam ni. Dia adalah kraft tangan tapi kita bukan warisi dari kerajaan Kedah, Perlis ataupun Kelantan. Okey, seterusnya warisan seni persembahan. Seni persembahan ni dia unik sikit. Kerana setiap kerajaan mempunyai persembahan yang berbeza-beza. Okey, kalau kita tengok dalam slide ni, di Perlis kita ada awang batil sebagai penglipur lara. Manakala untuk Kelantan kita ada wayang kulit. Wayang kulit. Untuk pengetahuan, wayang kulit ni sudah diangkat sebagai warisan kebangsaan. Diiktiraf di peringkat kebangsaan. Dan akhir sekali kita ada mek mulung untuk kerajaan negeri Kedah yang merupakan satu bentuk teater tradisional dan yang mempersembahkannya ialah perempuan lah. Sebab tu nama mek. Okey. Abi betul-betul angkat tangan. Silakan Abi. Aktif betul Abi hari ni. Silakan. Ya, silakan Abi. Abi nak tanya apa? Cikgu. Ya. Awang batil ni sebenarnya apa cikgu? Dia orang ke, nama ke? Oh, okey. Okey, terima kasih Abi. Awang batil ni dia adalah gelaran Abi. Untuk anak-anak murid yang lain, awang batil ni dia adalah gelaran kepada penglipur lara. Kerana penglipur lara ni maksudnya pencerita. Tugas penglipur lara di Perlis ni dia akan bercerita sambil mengetuk alat yang dipanggil batil. Jadi mereka ini mendapat gelaran awang batil. Biasanya yang bercerita ni lelaki dan sambil bercerita dia ada latar belakang muzik sambil dia bercerita. So yang diketuk itu adalah batil, maka dapatlah gelaran awang batil. Okey, bukan nama orang ya Abi. Dia adalah gelaran untuk penglipur lara. Dan ini adalah warisan seni silat. Ya, sama-sama. Warisan seni silat sangat tidak asing di kalangan kita masyarakat Melayu. Sebelum cikgu pergi kepada warisan seni silat ni, ada anak-anak murid cikgu yang tahu contoh-contoh silat? Kita kat sekolah pun ada kan? Adam, silakan Adam. Ya, sila Adam. Silat harimau. Silat harimau. Silat harimau. Okey, cikgu pernah dengar. Ada lagi? Alia. Silat sending. Silat sending. Untuk pengetahuan Nisa, Alia ni pesilat sekolah. Oh, patutlah. Okey, sebab tu dia tahu tu. Ya, ada cikgu, lagi? Tadi Abi pun nak berkongsi. Ya, silakan Abi. Abi aktif betul. Silat gayung. Ya. Silat? Gayung. Silat gayung. Betul. Silat gayung juga antara cabang seni silat yang terkenal. Okey, terima kasih untuk contoh-contoh yang diberi. Maksudnya, anak-anak murid cikgu terdedah dengan maklumat tentang seni silat ni. Okey, seni silat merupakan satu seni perjuangan. Sama ada untuk menyerang atau mempertahankan diri. Menyerang atau mempertahankan diri. Jadi kita memang perlulah untuk belajar silat ni. Cuma hari ini kita tengok silat juga dikembangkan untuk dipersembahkan dalam majlis-majlis tertentu dan juga menjadi acara pertandingan di peringkat antarabangsa. Antarabangsa Nisa. Maksudnya dia diiktiraf di peringkat antarabangsa. Ya. Sehingga kan dia diangkat sebagai salah satu pertandingan, salah satu acara yang dipertandingkan. Baiklah. Okey. Ya, Naimah ada soalan juga. Silakan Naimah. Aktiflah anak-anak murid cikgu hari ini. Silakan Naimah. Saya ada soalan. Ya, silakan. Tadi cikgu cakap silat ni lebih dijadikan sebagai persembahan istimewa. Betul. Okey. Boleh saya tahu kenapa? Sebab secara umum ni kita tahu silat ni sebagai seni pertahanan diri. Okey. Kita bagi Alia jawab. Boleh Alia? Alia sebagai pesilat. Sebagai pesilat sekolah, cuba Alia bagi pandangan sikit. Kenapa diangkat untuk persembahan majlis dan juga acara sukan? Sebenarnya silat ni masih lagi digunakan untuk mempertahankan diri. Cuma dia diangkat dari persembahan. Jadi persembahan untuk mengekalkan seni silat ni lah. Seni silat ni. Okey, betul. Cikgu rasa cikgu setuju dengan pandangan Alia. Betul. Dia dibawa kepada persembahan untuk satu-satu majlis dan juga diangkat sebagai acara di peringkat sukan antarabangsa untuk mengekalkan warisan kita di alam Melayu ni. Betul tu cikgu. Dan saya juga turut bersetuju kerana pada pandangan saya juga kalau kita persembahkan silat ni kan cikgu kan orang luar yang tengok dia akan tertarik. Orang yang tidak menyertai silat mereka pun akan tertarik nak sertai, nak jadilah pesilat macam Alia, macam Adam tu. Kan. Kalau saya yang buka silat nanti lain jadinya. Okey, baiklah kita akan beristirahat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM.
TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Syukri dan masih bersama kawan-kawan saya dari SMK Dang Anu Merlimau Melaka. Di tangan saya ni tadi kita dah tunjukkan ini adalah hasil kerja Cikgu Syukri. Saya kira kalau kita nak menghargai sesuatu kesenian tu mestilah kita kena buat sendiri. Betul tak Cikgu? Betul. Okey, jadi dengan itu kita nak tengok hasil kerja kawan-kawan kita. Silakan, siapa nak mulakan dulu? Seperti yang kita janjikan, kita nak tunjukkan hasil karya anak-anak murid. Siapa nak mulakan dahulu? Abi, silakan. Okey, ini yang Abi lukis, warnakan. Okey, ada perkataan Malaysia kat situ. Okey, tahniah, terima kasih Abi. Mungkin Abi boleh ceritakan sedikit berkenaan dengan karya tersebut? Boleh Abi kongsikan? Apa pengalaman Abi ketika mewarna tu? Saya rasa seronok cikgu. Saya rasa teruja. Teruja. Okay. Yalah, sebab kita jarang kita jarang ada pengalaman. Okey. Seterusnya kita lihat hasil kerja kawan kita yang seterusnya. Siapa nak kongsikan? Silakan. Ikhlas. Ikhlas punya corak sama macam cikgu Sama. Tapi Ikhlas menggunakan banyak warna biru. Boleh Ikhlas ceritakan sedikit pengalaman mewarna batik tersebut? Pengalaman saya masa tengah warna tu dia susah juga Kadang-kadang ada yang terkeluar daripada biji corak tu. Jadi dia agak mencabar untuk saya sebenarnya. Agak mencabar tapi dapat dilakukan dengan baik. Tahniah dan terima kasih Ikhlas. Seterusnya siapa lagi nak kongsikan dengan kita hasil kerja? Siapa lagi? Okey, Adam. Silakan Adam. Silakan. Wah, Adam juga mewarnakan bendera Malaysia. Boleh ceritakan sikit Adam? Saya pun rasa macam teruja, rasa macam mana orang dulu mencanting batik, warna batik. So saya sudah ada pengalaman yang barulah untuk saya. Satu pengalaman yang baru buat Adam. Bagus. Terima kasih. Ada lagi nak kongsikan? Kalau ada nak kongsikan boleh angkat tangan. Kita nak tengok hasil kerja anda. Tunjuk tiga-tiga ke? Ya. Tunjuk je yang siapa angkat yang dah warnakan. Okey. Alia, Naimah, Hema boleh angkat Hema punya juga. Wah, Hema bercuti di tepi pantai. Naimah ke Putrajaya bersama-sama Alia. Bersama Alia pergi Putrajaya. Baik, mungkin kita boleh minta Hema untuk kongsikan apa pengalaman Hema dalam mewarna hasil kerja tersebut. Silakan Hema. Saya berasa gembira apabila melakukan kerja ini dan mencabar. Dia gembira tapi dalam pada masa sama dia rasa mencabar cikgu. Sebab itu baru mewarna Nisa, belum mencanting lagi. Mencanting tentunya lagi sukar kan? Betul lah, melakar, mencanting, mewarna. Ada banyak proses tapi kawan-kawan kita telah pun melakukan tugasan mewarna dengan sangat-sangat baik. Cikgu, sebenarnya kita dah tiba di penghujung rancangan. Mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit rumusan ataupun pengajaran daripada apa yang kita belajar pada hari ini. Silakan cikgu. Terima kasih Nisa. Sebelum saya membuat rumusan tentang apa yang kita belajar hari ini, kalau boleh saya minta seorang atau dua orang anak murid untuk kongsikan kenapa kita perlu menghargai warisan seni ini. Silakan. Boleh? Okey, silakan Nabi. Supaya seni ni tak ditelan dek zaman lah. Terus berkekalan. Betul. Okey. Kita perlu menghargai warisan ini kerana jika bukan kita yang menghargai dan mengekalkan, maka warisan ini akan terhapus begitu saja. So dia adalah satu kerugian lah untuk kita, negara kita dan juga di alam Melayu apabila kita kehilangan warisan-warisan ini. Betul. Adam pun ada yang angkat tangan tu, silakan Adam. Supaya warisan ni Mekah disanjungi oleh masyarakat maupun kita sekarang ni ataupun
anak-anak kita pada masa akan datang. Ya, Betul. untuk generasi akan datang. Untuk generasi akan datang. Pengalaman yang anak-anak guna dapat daripada mewarna batik itu dapat menyebabkan mereka menghargai. Bila mewarna, kita fikir, ini baru mewarna, belum mencanting. Jadi penghargaan itu memang perlulah untuk kita kekalkan warisan, kesenian dan juga persuratan itu. Betul tu. Ada lagi nak kongsikan? Mungkin ada sedikit luahan ataupun perkongsian? Ada? Tak ada? Alia dengan Naimah okey ya? Okey, terus tanya alamak saya ke? Okey, baiklah, pada pandangan saya kan cikgu, bila kita dah sendiri mengalami ataupun melalui proses menghasilkan sesuatu hasil kerja itu, baru kita tahu sebenarnya susah. Jadi penting untuk kita hargai supaya ianya kekal menjadi imej yang dikenali. Orang tengok batik, orang tahu ini this is Malaysia. Orang luar negara kan dia tengok this is Malaysia macam tu. Jadi baiklah, cikgu mungkin boleh kongsikan sedikit rumusan tentang topik kita hari ini, iaitu warisan Kedah, Kelantan dan Perlis dari segi persuratan dan kesenian. Silakan cikgu. Okey, terima kasih. Sebagaimana yang kita maklumkan pada awal tadi, sebenarnya apa yang kita warisi daripada kerajaan Kedah, Perlis dan juga Kelantan ini bukan hanya persuratan dan kesenian. Ada beberapa aspek lagi seperti perundangan, sistem pemerintahan. Ini semua kita warisi daripada kerajaan terdahulu. Jadi tanpa usaha dan juga tindakan daripada mereka, mungkin hari ini baru kita nak cipta semua itu. Okey. Jadi sebab itulah warisan ini perlu dipelihara supaya dia kekal dan melambangkan imej dan identiti negara kita lah, Nisa. Betul. Dan negara kita sebenarnya kaya dengan pelbagai kesenian, kebudayaan dan pelbagai lagi yang menjadi orang kata apa, keistimewaan dan keunikan di Malaysia. Saya nak tanyalah, ada lagi soalan kat kawan-kawan kita ni. Okey, saya nak tanya pada Alia. Boleh Alia ya? Ni saya tanya sikit soalan. Okey, dalam banyak-banyak kesenian di Malaysia, secara amnya lah, tidak terkhusus kepada Kedah, Kelantan atau Perlis. Dalam banyak-banyak kesenian ataupun kebudayaan apa yang awak paling suka? Saya suka silat. Silat. Pesilat Mentang-mentang dia pesilat sekolah kan. Kenapa suka silat? Apa boleh kongsikan? Apa pengalaman awak menjadi seorang pesilat? Silakan. Silat ni sangat menyeronokkan lah. Walaupun tujuan dia untuk kita pertahankan diri kan, macam pertarungan, tapi bila kita belajar tu, dia ajar kita disiplin juga dan masa sama. Tambah ilmu juga. Okey, baiklah. Terima kasih Alia di atas perkongsian. Saya nak tanya, mungkin Ikhlas. Ikhlas asal daripada negeri mana Ikhlas? Saya asal dari Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Boleh kongsikan salah satu kesenian ataupun budaya yang ada di Negeri Sembilan tak? Saya rasa ukiran lah. Ukiran. Kalau macam yang kita nampak dekat Istana Seri Menanti tu kan, kita tengok dia punya atap tu ada ukiran. Memang lawa lah. Saya pun cukup minat juga sebenarnya. Ya, nampak tak, beliau peka dan menghargai kesenian yang ada di negeri asal beliau. Terima kasih Ikhlas. Terima kasih kawan-kawan saya hari ini dari SMK Dang Nombor 5 Melaka. Terima kasih Ikhlas, Alia, Adam, Abi, Hema dan juga Naimah. Dan terutamanya sekali terima kasih Cikgu Syukri di atas perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih sekali lagi Cikgu. Assalamualaikum. Bye semua.
TV KPM